Lim Hui Ying. Saya jemput kembali Yang Berhormat Senator Dato' Arman Azhar Abu Hanifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada Tan Sri Yang di-Pertua kerana memberi ruang dan peluang kepada saya untuk membahas rang Undang-Undang Pembekalan 2022. Bajet 2022 dengan tema Keluarga Malaysia Makmur Sejahtera pada saya merupakan bajet yang amat unik kerana penghasilan melibatkan sesi melibatkan urus dengan ramai pihak termasuk sesi libat urus bersama pembangkang. Tan Sri Yang di-Pertua, keluaran dalam negeri kasar KDNK Malaysia meningkat sebanyak 3.0% dalam tempoh 9 bulan pertama 2021 berbanding pengucupan 6.4% dalam tempoh yang sama pada tahun lalu. Kadar pengangguran pula di Malaysia menurun pada paras terendah sejak April 2020 dengan merekodkan 4.3% pada Oktober lalu. Bilangan penganggur berkurangan sebanyak 3.4% bulan ke bulan daripada 705,000 penganggur bulan Oktober berbanding 729,600 pada bulan September. Manakala nilai pelaburan asing Malaysia mencatatkan angka kemasukan menggalakkan pada suku ketiga 2021 berjumlah 12.8 bilion berbanding 8.2 bilion pada suku sebelumnya. Keadaan menunjukkan makroekonomi di atas bahawa ekonomi negara kita di landasan pemulihan dan belum pulih sepenuhnya. Kerajaan perlu memikirkan langkah terbaik untuk meningkatkan pendapatan negara dan kaedah yang digunakan mestilah bukan kaedah yang mengorbankan rakyat jelata. Antara kaedah yang boleh digunakan melalui sistem pencukaian. Saya faham, cukai merupakan salah satu kaedah yang paling popular menjana pendapatan negara. Cara ini diamalkan oleh hampir keseluruh negara dalam dunia. Antara langkah yang diperkenalkan oleh kerajaan baru-baru ini semasa pembentangan bajet 2022 adalah pelaksanaan cukai makmur. Pengenalan cukai makmur ini telah mengundangkan rasa yang begitu tidak selesa kepada syarikat-syarikat dan mengundang pelbagai reaksi terutama dalam pasaran saham. Walaupun cukai makmur ini dikenakan kepada syarikat yang mencapai kadar keuntungan yang ditetapkan sahaja, saya khawatir langkah kerajaan ini akan mewujudkan ekosistem yang tidak mesra pelabur seterusnya menyebabkan banyak syarikat berpindah ke negara lain yang mempunyai pakej ekonomi yang menguntungkan kepada mereka. Kebimbangan saya pada asasnya ada bukti. Beberapa minggu lepas, Grab Holding, sebuah syarikat anak Malaysia yang telah disenaraikan di Nasdaq dengan nilai 40 bilion USD. Syarikat ini pada mulanya asal daripada Segambut, tetapi lari daripada Malaysia berpindah ke Singapura untuk pasarannya lebih stabil. Hyundai Motor sudah menutup ibu pejabat di Mutiara Damansara, berpindah kepada Indonesia susuran inisiatif yang lebih menarik yang ditabarkan oleh Republik itu dari pembangunan kenderaan elektrik. Desas-desus kuat juga dalam bulan ini, Hyundai Training Center juga akan menutup operasi mereka di Malaysia, turut akan dipindahkan ke Indonesia. Selain itu, Toyota Motor Company, pemilik Tesla dan SpaceX Elon Musk dan 4 syarikat teknologi gergasi Amerika, Google, Microsoft, Facebook, PayPal juga telah bersetuju untuk melabur di Indonesia. IBM pula telah menutup pusat pengataran globalnya di Cyberjaya dan juga telah berpindah ke Singapura. Facebook, Lazada, ByteDance, Alibaba, Shopee dan banyak nama besar yang telah memilih Singapura sebagai regional hubnya dengan izin. Walhal, Kerajaan Barisan Nasional telah bersusah payah mewujudkan dan melaksanakan dasar Digital Free Trade Zone dengan izin. Paling mendukacitakan apabila Google mengumumkan projek kabel dasar laut mereka iaitu Apricot yang melibatkan negara seperti Jepun, Taiwan, Guam, Filipina, Indonesia dan Singapura. Negara Malaysia tidak tersenarai langsung dalam projek ini. Pengenalan cukai makmur ini juga mendatangkan kesan negatif serta mengurangkan pertumbuhan pendapatan korporat dan akan mewujudkan reaksi negatif dalam pasaran saham. Akan memberi kesan negatif dalam usaha menarik pelabur-pelabur asing yang baru dan menjejaskan daya saing serantau. Saya bimbang pengenalan cukai makmur ini akan mendorong syarikat-syarikat besar dalam negara kita menutupkan operasi di negara kita. Jika keadaan ini diteruskan, lebih banyak kesan sampingan akan dirasai oleh negara kita dan rakyat. Contohnya, jika negara kita kurang pelabur dan tidak banyak syarikat-syarikat besar,
sudah tentu peluang pekerjaan makin berkurangan dan kadar pengangguran akan meningkat. Sehubungan itu, saya memohon Kementerian Kewangan untuk mengkaji semula pelaksanaan cukai makmur ini dan menyemak semula layanan pengecualian cukai pendapatan dari sumber luar negara dan diterima Malaysia sejak 1995. Selain itu, saya juga ingin bertanya, apakah langkah-langkah kerajaan untuk mengembalikan semula keyakinan syarikat-syarikat besar yang telah melabur di Malaysia? Apakah langkah-langkah kerajaan untuk menarik minat syarikat baru untuk kembali melabur dalam negara kita? Apakah jaminan bahawa cukai makmur ini boleh dilaksanakan selama setahun? Adakah ada cukai lain seumpama cukai makmur ini diperkenalkan pada masa akan datang? Tan Sri Yang di-Pertua, perkara kedua yang ingin saya sentuh ialah berkaitan kebajikan orang muda. Apabila kita berbicara tentang kebajikan orang muda, saya lebih suka berbicara tentang perkara-perkara yang dapat menjaminkan orang muda untuk terus stabil dalam kehidupan mereka pada masa akan datang. Saya lebih gemar membincangkan pendekatan melahirkan orang muda yang kalis cabaran, lebih-lebih lagi dalam dunia masa kini yang penuh dengan ketidaktentuan. COVID-19 sebenarnya seolah-olahnya menggerakkan atau dengan izin wake up call kepada kita, terutama kerajaan, untuk memikirkan usaha-usaha kreatif untuk menyediakan orang muda yang kalis cabaran dan bersedia menghadapi ketidaktentuan, terutama ketidaktentuan ekonomi. Jika peluang di depan mata, ambil peluang. Jika peluang itu sedikit, rebut peluang. Jika tiada peluang, cipta peluang. Inilah semangat dan spirit yang perlu ada dalam diri orang muda. Saya menyeru kepada orang muda di luar sana supaya sentiasa mencipta peluang sekiranya tiada peluang, terutama dalam hal berkaitan pekerjaan, dan cuba mencuburi bidang baru, memajukan diri dalam kehidupan. Tan Sri Yang di-Pertua, saya ingin mengajak orang muda untuk melihat bidang baru yang hangat diperkatakan, iaitu ekonomi gig. Ekonomi gig ini tidak asing dalam negara kita. Walaupun baru beberapa tahun konsep ini diperkenalkan di Malaysia, ekonomi gig mendapat perkembangan yang sangat pantas. Malaysia kini mempunyai kira-kira 4 juta pekerja sambilan atau freelancer dengan izinnya, dan jumlahnya semakin meningkat hari ke hari. Penerimaan Malaysia menunjukkan perkembangan positif dan mampu menyumbangkan peratusan terbesar dalam keluaran dalam negara kasar atau KDNK negara. Bukan setakat memberi peluang kepada orang muda, bahkan suri rumah, pesara, OKU juga dapat mendapat menjana pendapatan. Ramai yang salah faham, ekonomi gig ini tidak tertumpu kepada pekerja-pekerja sambilan seperti food panda atau pembawa Grab. Malah konsep gig ekonomi ini lebih besar daripada itu. Saya juga menyeru pada orang muda di luar sana untuk meneroka usaha-usaha untuk menjadi syarikat penyedia perkhidmatan dan ekonomi gig. Antara syarikat menyediakan perkhidmatan e-gig telah berjaya seperti Grab, Food Panda, Tas Rabbit, Bungkus, Made Easy dan lain-lain lagi dengan izin. Malah ketika seluruh dunia dilanda pandemik COVID-19 mengakibatkan jutaan orang hilang pekerjaan, banyak syarikat tutup operasinya. Sebaliknya, sektor gig ekonomi mencatat perkembangan yang begitu pesat. Kerajaan sewajarnya memberi perhatian yang lebih besar kepada sektor ekonomi baru ini, terutama menyediakan bantuan-bantuan dan pakej rangsangan untuk menarik orang muda menceburi bidang ini. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada kerajaan yang peka dan cakna dengan perkembangan sektor ekonomi gig dengan mengariskan inisiatif pada bajet 2022 seperti kemudahan pembayaran sehingga RM50,000 kepada perusahaan mikro, termasuk pekerja-pekerja sambilan yang menggunakan platform digital dan pekerja yang bekerja sendiri melalui program Micro Enterprise Facility. Selain itu, kerajaan juga perlu mengkaji isu-isu yang berbangkit timbul seperti isu keselamatan, kekurangan perlindungan sosial seperti SOCSO dan KWSP, mengubah persepsi bahawa pekerja ekonomi gig dianggap sebagai pekerjaan yang kemahiran rendah, bergaji rendah, kurang mobiliti sosial ekonomi, dan mengkaji akta-akta berkaitan untuk melindungi hak-hak pekerja dalam industri ini. Saya mohon kepada Kementerian Sumber Manusia untuk memberi penjelasan apakah langkah-langkah kerajaan untuk membantu usahawan tempatan dan bumiputera dalam ekonomi gig untuk membangunkan aplikasi supaya dapat bersaing dan dengan syarikat luar dalam membina aplikasi yang lebih baik. Apakah kerajaan bersedia
untuk mengubah undang-undang atau meminda undang-undang sedia ada, membolehkan pekerja ekonomi gig menikmati manfaat seperti mana definisi undang-undang buruh di Malaysia. Terdapat beberapa kerjasama antara agensi kerajaan, badan-badan bukan kerajaan melaksanakan forum dan perbincangan untuk mendidik masyarakat tentang ekonomi gig. Tan Sri Yang di-Pertua, terlebih dahulu Kerajaan Barisan Nasional banyak inisiatif telah memastikan orang muda di Malaysia mampu memiliki rumah sendiri. Tidak perlu saya sebut satu persatu kerana banyak inisiatif yang telah dilaksanakan oleh Kerajaan Barisan Nasional sebelum ini. Paling menarik, Kerajaan Barisan Nasional telah menyediakan pakej skim My Deposit, satu inisiatif kerajaan dengan menyediakan bantuan deposit 10% daripada harga jualan tanah di bawah RM500,000. Saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada Kerajaan Keluarga Malaysia pada hari ini yang turut menyediakan pakej-pakej menarik dalam usaha memastikan golongan muda mampu memiliki rumah. Saya tertarik satu inisiatif kerajaan di bawah bajet 2022, iaitu kerajaan menjaminkan sehingga 2 bilion kepada bank melalui jaminan kredit perumahan bagi memberi akses pembiayaan kepada pekerja gig, pengusaha kecil dan petani untuk membeli rumah. Saya memohon kepada kerajaan di bawah Kementerian Kewangan agar dapat memberi keutamaan kepada golongan muda yang tinggal di luar bandar, dan saya berharap inisiatif skim jaminan kredit ini dapat membantu keluarga Malaysia memiliki rumah pertama mereka. Namun begitu, terdapat beberapa isu dalam isu perumahan mampu milik. Di antaranya lambakan rumah tidak terjual, ketidakmampuan membeli rumah mengikut harga pasaran, rakyat luar bandar tidak layak membuat pinjaman bank kerana tiada kerja tetap dan bekerja sendiri, ketidaksepadanan antara permintaan dan penawaran rumah mampu milik mengikut lokasi dan lokaliti, premium tanah yang sangat tinggi. Justru itu, saya mempunyai beberapa cadangan dan juga pertanyaan. Apakah usaha kerajaan yang melibatkan lebih banyak syarikat berkaitan kerajaan atau JLC dan juga pihak swasta dalam menghasilkan lebih banyak rumah mampu milik untuk rakyat Malaysia? Apakah rancangan kerajaan menetapkan petunjuk prestasi ataupun KPI kepada syarikat-syarikat JLC yang lebih berdaya maju dalam menyediakan rumah mampu milik? Apakah persediaan kerajaan untuk menghadapi kemungkinan lambakan rumah tidak terjual akibat golongan orang muda sukar mendapat pekerjaan sepanjang pandemik COVID-19? Dan apakah persediaan kerajaan berkemungkinan berlaku peningkatan harga rumah akibat banyak projek perumahan terpaksa ditangguhkan kerana bahan mentah menaik akibat pandemik COVID-19? Tan Sri Yang di-Pertua, seperti mana kita maklum, Kerajaan Keluarga Malaysia telah mengumumkan bajet 22.4 bilion untuk diagihkan kepada golongan B40 melalui bantuan keluarga Malaysia yang akan dilaksanakan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Selain itu, kerajaan juga memperuntukkan 400 juta kepada pelajar-pelajar B40 menerusi rancangan makanan tambahan. Program ini diteruskan bagi memastikan pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah akan dapat kandungan khasiat harian serta pertumbuhan fizikal dan mental secara menyeluruh. Antara lain, khusus untuk B40, bajet 2022, kit kesihatan kepada 3.6 juta keluarga B40. Program pemberi kit asas kebersihan diri kepada 130,000 remaja wanita B40. Subsidi 50% sehingga RM150 bagi pembelian kerusi keselamatan kanak-kanak. Yang berhormat, ya saya. Yang B40 itu tak boleh ke? B40. Oh, minta maaf. Yang di-Pertua. Ya, itulah ya. Yes. Berdasarkan anggaran pendapatan isi rumah, insiden kemiskinan Jabatan Perakan Malaysia, sebanyak 20% atau kira-kira 580,000 isi rumah daripada kumpulan M40. Betul? Ya, betul. M40 berpendapatan antara 4,550 dan RM 10,959 beralih kepada had pendapatan kumpulan B40. Selain itu, wujud juga kebimbangan terhadap implikasi kewangan negara sekiranya bantuan tunai terus memberi kepada golongan ini, terutama jumlah B40 yang akan terus meningkat. Gelombang peningkatan kos sara hidup yang meningkat pasca COVID-19, apakah langkah kerajaan memastikan golongan B40 terus mendapat nikmat keperluan asas terutama keperluan makanan?
Apakah program inisiatif memperkasakan golongan B40 supaya mereka mampu kekal tanpa mengharapkan bantuan kerajaan semata-mata? Apakah bantuan-bantuan berbentuk kewangan seperti bantuan kaunseling, bantuan sokongan lain membantu B40 terkesan akibat COVID-19 melibatkan kesihatan mental? Mohon dipertimbangkan juga air citra yang kini rata-rata menjadi harapan rakyat di luar sana untuk dilaksanakan. Tan Sri Yang Di-Pertua, sedar tidak sedar, bidang yang paling terkesan akibat COVID-19 adalah bidang pendidikan. Bidang yang begitu dekat dengan hati saya. Sesi persekolahan yang jadual bermula pada 20 Januari 2021 terpaksa ditangguhkan berapa kali akibat gelombang kedua, gelombang ketiga pandemik COVID-19. Sistem pendidikan berjalan normal, iaitu sisi persekolahan pengajaran pembelajaran rumah. Begitu juga dengan mahasiswa di Institut Pengajian Tinggi, tidak dapat dibuka. Mahasiswa kehilangan nikmat dan peluang menerima pengalaman yang selayaknya mereka rasai. Mereka terpaksa menempuh sesi pembelajaran secara norma baru. Apabila cabaran utama PDPR ini, capaian internet yang lemah, ketiadaan peranti smartphone, kekurangan kemahiran pengenalan sistem teknologi maklumat, pelajar sudah mula hilang motivasi. Ibu bapa juga yang bekerja juga menghadapi masalah untuk menyediakan anak mereka di sisi PDPR. Pada bajet 2022, kerajaan telah mengumumkan untuk melaksanakan program sumbangan tablet kepada setiap pelajar B40 di institut tinggi di bawah inisiatif Peranti Siswa Keluarga Malaysia yang telah menelan belanja 450 juta. Namun tidak dijelaskan sama ada pelajar sekolah rendah akan menerima bantuan tablet atau tidak. Walaupun sekolah akan dibuka, kerajaan perlu menjadikan sesi pembelajaran atas talian ini sebagai norma baru untuk murid-murid menyedapkan diri mereka ke arah era revolusi 4.0. Pada hemat saya, kerajaan perlu menyelesaikan isu pokok, iaitu platform menyediakan sistem pengajaran pembelajaran secara talian, menyediakan peranti seperti tablet, juga kemudahan internet. Dalam isu ini, bagi saya, syarikat-syarikat besar GLC perlu bekerjasama dengan kerajaan menjalankan kerja-kerja CSR dengan izinnya, corporate social responsibility, dengan memberikan tablet percuma, kemudahan internet kepada pelajar-pelajar sekolah dan sebagainya. Oleh demikian, saya menyeru syarikat-syarikat gergasi, syarikat-syarikat GLC untuk mereka menyediakan sumbangan tablet kepada pelajar-pelajar ini sebagai salah satu agenda kepentingan nasional. Selain itu, saya ingin bertanya kepada Kementerian Pelajaran, adakah terdapat sebarang inisiatif khas dan bantuan untuk para ibu bapa, terutama murid-murid yang bakal menghadapi pemeriksaan SPM dan STPM tidak lama lagi? Tan Sri Yang Di-Pertua, bajet 2022 kerajaan telah mengumumkan peruntukan sebanyak 20 juta dalam industri e-sukan negara, 5 juta untuk diwujudkan pusat kecemerlangan sukan drone dan pengenyulan cukai pendapatan ke atas wang kemenangan hadiah sukan e-sukan yang layak. Ini menunjukkan kerajaan keluarga Malaysia amat ambil peduli tentang potensi dan masa depan sukan e-sport ini dengan izin. Ketika ini e-sukan terdapat di Sukan Malaysia atau SUKMA, Sukan C, Sukan Asia, malah di pentas Sukan Olimpik. Ada juga atlet e-sukan tempatan telah meraih pencapaian cemerlang di kejohanan internasional dengan izin antarabangsa. E-sukan merupakan dimensi baru orang muda untuk menjana pendapatan. Selain itu, e-sukan juga boleh menjanakan peluang ekonomi lumayan seperti sukan lain melalui hak penyiaran dan penajan. Oleh demikian, saya ingin bertanya kepada Kementerian Belia dan Sukan, apakah pengembangan status pelaksanaan pencapaian terkini blueprint e-sukan Malaysia? Apakah penambahbaikan yang dilakukan? Apakah langkah-langkah proaktif kerajaan untuk membina industri e-sukan negara dalam urus tadbir urus dan membina hubungan baik dengan pemegang-pemegang amanah? Adakah terdapat sebarang kajian untuk teroka potensi-potensi bidang hiliran e-sukan di Malaysia yang mampu menjani ekonomi rakyat dan juga rakyat? Tan Sri Yang Di-Pertua, keluarga Malaysia memupuk perpaduan kebersamaan memulihkan negara pasca Covid. Akhir sekali saya ingin menyentuh usaha yang amat berhormat Perdana Menteri kita yang telah memperkenalkan konsep keluarga Malaysia. Kita semua tahu visi utama keluarga Malaysia ialah menjadikan keluarga Malaysia sebagai aspirasi jangka masa panjang
kalis cabaran masa hadapan dengan mencapai status negara maju berpendapatan tinggi. Dalam menjayakan misi ini, saya mohon kementerian berkaitan berkongsi menyatakan bagaimanakah nilai-nilai dalam keluarga Malaysia seperti kebersamaan, kesyukuran dapat menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju dan berpendapatan tinggi. Selain itu, saya juga memohon kementerian yang terbabit untuk menyatakan perancangan kerajaan untuk mendidik rakyat Malaysia, terutama golongan muda, agar mereka benar-benar menghayati nilai-nilai rukun negara dalam usaha melahirkan warga negara yang bersatu padu tanpa mengira agama, bangsa maupun fahaman politik di bawah keluarga Malaysia. Akhir sekali, Tan Sri Yang di-Pertua, saya berharap kita semua dapat bersama-sama berganding bahu memulihkan ekonomi negara dan meningkatkan kebajikan rakyat Malaysia dan seterusnya menjadikan kita semua sebagai sebuah keluarga Malaysia yang berjaya. Saya mohon menyokong. Terima kasih. Kembali, tahniah di atas ucapan sebab seperti yang dirangka genap dalam tempoh yang diberi. Saya dengan hormatnya menjemput Yang Berhormat Senator Datuk Haji Jafruddin Haji Tan. Selepas itu, Yang Berhormat Senator Datuk Haji Bashir.